Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sejak kebelakangan ini dalam perbicaraan case 1MDB Najib, ianya makin hari makin hangat, makin mengejutkan kita. Bahkan, ianya menimbulkan banyak persoalan demi persoalan dan bukan menjadi jawaban pula. Di mahkamah hari ini, Najib mengakui bahwa saya guna dermah Arab Saudi untuk negara, bukan beli kapal layar atau banglo, kata Najib. Wah. Pendedahan dan pengakuan Najib ini mendapat perhatian ramai netizen. Netizen bertanya-tanya, sama ada betul atau tidak apa yang Najib katakan itu. Mereka sangsi, betulkah apa yang Najib kata? Dia guna derma Arab Saudi untuk negara dan bukan beli kapal layar atau banglo. Adakah keseluruhan dermah Arab Saudi yang diterima oleh Najib itu digunakan semuanya untuk negara? Itu antara persoalan netizen. Datuk Seri Najib Razak memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini, beliau tidak membelanjakan dana yang didakwanya sebagai sumbangan politik daripada Raja Arab Saudi, almarhum Raja Abdullah dengan sesuka hati. Sebaliknya, kata Najib, beliau menyalurkannya untuk kebaikan negara. Wow, ini memang hebat. Bekas Perdana Menteri itu berkata, walaupun beliau diberi budi bicara mutlak untuk menentukan bagaimana sumbangan itu akan digunakan, beliau memilih untuk membelanjakannya dalam konteks bagi kebaikan negara. Saya tidak menggunakannya untuk membeli kapal layar atau banglo mewah, walaupun saya boleh lakukannya. Saya bersikap telus dan anda boleh lihat daripada cek yang saya keluarkan, kata Najib lagi. Saya rasa adalah tidak betul apabila memiliki wang itu dan membelanjakannya sesuka hati. Saya tidak fikir mana-mana pemimpin sebuah negara akan berbuat demikian, kata Najib lagi. Wah. Ada yang netizen kata, memanglah pemimpin-pemimpin negara yang lain tidak berbuat demikian kerana pemimpin-pemimpin negara tersebut tidak menerima wang seperti Najib daripada Arab Saudi, kata mereka lagi. Banyak lagi tu. Wah, itu luar biasalah. Tetapi seorang pemimpin, kata Najib, akan mengukuhkan kepimpinan dan melakukan sesuatu yang baik untuk negara, serta demi kepentingan Islam, katanya lagi. Najib berkata demikian ketika diperiksa semula oleh peguamnya, Tan Sri Muhammad Safi Abdullah pada prosiding bela diri kes penyelewengan dana 1MDB hari ini. Disoal oleh Muhammad Safi sama ada beliau adalah satu-satunya pemimpin luar yang menerima sumbangan itu, Najib berkata Arab Saudi bermurah hati dengan memberikan sokongan kepada pemimpin lain. Saya percaya Raja Spanyol pun menerimanya, Lubnan, Pakistan, Mesir, semua negara ini sudah menerima sumbangan daripada Arab Saudi, katanya lagi. Sementara itu, Najib berkata beliau mempunyai tugas besar sebagai Perdana Menteri yang tidak membolehkannya memberi tumpuan khusus kepada perkara berkait dengan 1MDB. Katanya beliau mempunyai banyak urusan lain ketika memegang jawatan, menyebabkan dia tidak menyedari diperdayakan oleh pengurusan 1MDB, ahli perniagaan dalam buruan Low Tiak Jo atau lebih dikenali sebagai Jolo, serta individu lain. Apabila Najib menyatakan bahawa beliau tidak menyedari diperdayakan, ramai netizen menyatakan inilah kelemahan paling ketara yang Najib tanpa sengaja secara tidak langsung menunjukkan sisi belakang beliau yang mana beliau tidak mampu menguruskan negara dengan sebaik-baiknya, kata netizen, sehingga seorang penyangak boleh memperdayakan Perdana Menteri yang sangat berkuasa nombor 1 di Malaysia ini. Kata mereka, kalau begitu, jangan-jangan kalau Najib jadi Perdana Menteri lagi, beliau mungkin akan dipedaya lagi dan dipedaya lagi seperti yang beliau katakan. Ataukah, kata netizen, adakah Najib sebenarnya sedang menjadikan Jolo adalah kambing hitam bersama dengan pengurusan 1MDB semata-mata? Najib juga berkata, selain memimpin negara, beliau antara lain adalah pengerusi khazanah dan permodalan nasional Berhad, selain perlu menangani krisis seperti insiden MH370 dan pencerobohan Lahad Datu Sabah.
Dalam arti kata lain, jika pengurusan dan lembaga pengarah 1MDB melakukan perkara betul dan demi kepentingan negara, organisasi boleh melakukannya dengan baik dan Anda tidak akan menghadapi masalah yang sama seperti dalam 1MDB, kata Najib. Apabila Anda terbabit dalam banyak perkara, Anda perlu bergantung kepada orang yang menguruskan sistem. Mustahil seorang boleh melakukan segala-galanya, kata Najib lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Aneh, pas kini penyokong tegar Najib lebih daripada UMNO, kata Amanah. Saudara-saudara sekalian, Parti Amanah Negara Amanah menyifatkan PAS kini menjadi penyokong tegar bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berbanding daripada UMNO sendiri. Pengarah komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berkata, ia berdasarkan tindakan PAS yang meneruskan pendirian untuk mengadakan perhimpunan di Istana Kehakiman di Putrajaya. Sedangkan katanya, Istana Negara sendiri sudah pun mengeluarkan kenyataan. Selain polis juga melarang perhimpunan berkenan. Malah UMNO sendiri akur dengan titah yang di-Pertuan Agong. Namun, PAS pula yang masih terus mahu meneruskannya. Kita rasa situasi ini agak aneh, kata Amanah. Hakikatnya Najib dibicarakan dan dijatuhkan hukuman pada zaman pentadbiran Pakatan Harapan, pada zaman pentadbiran Perikatan Nasional, yaitu semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri. Katanya selepas majlis ramah mesra bersama media malam tadi. Mengulas lanjut katanya, semua pihak seharusnya akur dengan arahan dan titah yang di-Pertuan Agong dan tidak mencampuri urusan keadilan yang dilaksanakan agensi terbabit. Kita tidak boleh membuat protes setiap kali, kata beliau. Kita tidak boleh membuat protes setiap kali adanya perbicaraan dan tindakan itu mencampuri institusi penghakiman. Biarkan proses itu berjalan tanpa ada tekanan daripada mana-mana pihak, katanya lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, kita memang agak terkejut apabila PAS tetap teruskan himpunan Solidariti Najib pada waktu Najib menerima keputusan rayuan semakan titah edendum itu. Selain itu, Sanusi juga telah sahkan hadir himpunan Solidariti Najib itu dan beliau memang hadir. Jadi, apa yang menganehkan ini? Tepatlah, yaitu PAS kini seakan-akan jadi penyokong tegar Najib lebih daripada UMNO sendiri. Beria-ia sangat nak membela Najib ke atau PAS ini betul-betul nak beria-ia membela Najib kah? Atau sekadar nampak peluang untuk ditunggang, untuk digunakan bagi meraih undi, menarik undi dan memancing undi daripada Barisan Nasional UMNO? Adakah ianya sekadar mahu mendapatkan sokongan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional UMNO atau sekadar nak mahu mendapatkan undi daripada UMNO Barisan Nasional? Ramai yang lebih setuju dengan pendapat itu, bahawa PAS sebenarnya hanya menunggang isu Najib. Kalau betul mereka nak memperjuangkan Najib, sudah lama mereka bersuara tentang Najib. Sejak Najib dibicarakan hari pertama lagi. Tapi, apakah daya? Sudah ada peluang, apalagi tunggang dan cucuklah di sana-sini. Apa yang lebih menarik hati, pengarah komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berkata berdasarkan tindakan PAS meneruskan pendirian untuk mengadakan perhimpunan di Istana Kehakiman di Putrajaya hari itu, ianya menunjukkan seakan-akan PAS semakin aneh dan jadi penyokong Najib. Jadi apa yang dinyatakan oleh Khalid Abdul Samad ini memang amat tepat sekali. Kita tidak boleh membuat protes setiap kali ada perbicaraan dan tindakan itu mencampuri institusi penghakiman. Biarkan proses itu berjalan tanpa ada tekanan daripada mana-mana pihak, katanya.
Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu pendedahan paling mengejutkan kita dari mahkamah dalam perbicaraan 1MDB membabitkan Najib Tun Razak. Kata Najib, anak tiri saya buat film guna wang bersih. Wow, ini mendapat perhatian dan juga komen panas daripada netizen. Nanti saya bacakan kepada Anda apa komen netizen dalam pendedahan dan pengakuan Najib bahwa anak tiri beliau buat film guna wang bersih. Entahlah apa maksud wang bersih, dari mana wang bersih itu, dan dari siapa wang bersih itu. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berhujah bahwa anak tirinya yaitu Rizah Aziz membuat film blockbuster Hollywood dengan wang bersih. Bekas Menteri Keuangan itu memberitahu Mahkamah Tinggi demikian hari ini bagi menafikan dakwaan pihak pendakwaan bahwa pembuat film Hollywood itu menghasilkan film dengan dana yang menyalahi undang-undang. Semasa perbicaraan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram 2,27 bilion ringgit terhadap Najib, Najib menafikan dakwaan bahwa dia cuba mendapatkan bantuan kerabat diraja Emirat Arab Bersatu UAE untuk membuat perjanjian pinjaman palsu bagi membantu atau membuat uang yang Riza terima nampak sah. Najib menjawab semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Utama Muhammad Safi Abdullah yang merujuk kepada pertikaian pihak pendakwaan pada masa lalu bahwa perjanjian pinjaman palsu itu adalah untuk menutup skim pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan Riza. Wang yang dipindahkan kepadanya adalah atas dasar ia datang dari Abar, pelaburan PSG. Begitu yang disampaikan kepadanya adalah pinjaman dan dia menerimanya atas dasar itu. Jika dia tahu sebaliknya, dia tidak akan menerimanya. Ia adalah wang bersih daripada Abar. Film dibuat, film itu menghasilkan wang dan dia membayar balik pinjaman, kata Najib. Sekiranya ini sangkaan yang pihak pendakwaan tuduh berhubung penjelasan Najib, itu salah kerana dia membayar balik pinjaman. Tindakannya menunjukkan dia percaya ia adalah pinjaman dan ia adalah wang bersih. Perbualan saya dengan putra mahkota adalah untuk mendokumentasikannya. Dakwaan pinjaman, tindakannya Riza membayar balik. Saya boleh mendapatkan kembali angka itu. Dia membayar balik jumlah yang agak besar yang dia bayar balik, kata Najib di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira. Dalam perbicaraan 1MDB, pihak pendakwaan merujuk kepada rakaman audio yang didakwa menunjukkan Najib dalam perbualan dengan kerabat Raja Timur Tengah yang dikaitkan dengan Riza. Sebelum ini, Riza didakwa di Mahkamah Malaysia atas dakwaan pengubahan wang haram berjumlah 248 juta Amerika Syarikat dolar dana 1MDB. Namun dia telah diberi pelepasan tanpa pembebasan pada Mei 2020. Red Granite Picture Incorporated menghasilkan filem The Wolf of Wall Street yang terbit pada tahun 2013. Pelakon Hollywood Leonardo DiCaprio memainkan watak utama dalam filem itu. Riza kini sedang melawan tindakan Mahkamah Sivil yang berasingan oleh 1MDB berhubung dakwaan yang sama. Pada 30 Oktober, Mahkamah Jenayah memerintahkan Najib membela diri atas 4 salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2.27 bilion daripada 1MDB. Saudara-saudara sekalian, apa pula komen Anda untuk isu kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Najib kata anak tirinya menghasilkan buat filem guna wang bersih. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Satu lagi berita paling duka cita lah untuk dinyatakan kepada Perikatan Nasional Pembangkang. Ini bukan daripada orang kampung, ini bukan daripada orang biasa-biasa, ini pun bukan dari orang bandar, ini pun bukan orang-orang yang tak berpelajaran, tapi ini daripada penganalisis
yang dah tahu jalan cerita politik Malaysia, yang dah bertahun-tahun menganalisis politik Malaysia, mengikuti dan mengkaji tentang politik yang ada di Malaysia. Mereka faham. Bahkan kalau dibuat ramalan, kadang-kadang 90% ramalan mereka tepat kerana mereka ada datanya, mereka menyimpan kajian mereka, dan juga memang mereka memikirkannya. Bukan cerita di kedai kopi. Jadi bila penganalisis yang bertauliah, yang berpendidikan dan mempunyai credibility ini, maka haruslah dipertimbangkan dan dipercayai sebaik-baiknya. Kata penganalisis, kerajaan PN akan undang masalah. Wow, ini pasti membuatkan Anda berminat. Hishamuddin Bakar menarik perhatian kepada beberapa perkara yang menunjukkan tiada kesepakatan dalam Perikatan Nasional. Macam mana nak menjadi kerajaan kalau kesepakatan pun sukar dicapai dalam Perikatan Nasional? Baru nak fikir siapa jadi Perdana Menteri nanti pun sudah menjadi isu besar. Silap-silap hari bulan, kalau tak suka dengan orang itu, tumbanglah sesama sendiri pula. Itulah yang dipanggil kesepakatan. Lihat kerajaan perpaduan Madani sekarang. Walaupun banyak percanggahan, tetapi masih kukuh menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Masih kukuh, tidak ada belah bahagi. Kerajaan Perikatan Nasional mengundang masalah kepada negara kerana masalah dalaman dan tiada dasar yang jelas, kata penganalisis. Hishamuddin Bakar, pengarah eksekutif Ilham Center berkata, penganjuran Himpunan Solidariti bersama Najib Razak oleh PAS menunjukkan perkara itu tidak diputuskan secara bersama dalam mesyuarat tertinggi Perikatan Nasional PN. Turut diperkatakan sikap sebelah pihak PAS melantik Dr. Mahathir Mohamad sebagai penasihat SG4, kumpulan 4 kerajaan negeri yang dipimpinnya. Selain itu, Perikatan Nasional kelihatan tiada kesepakatan apabila ia belum menetapkan calon Perdana Menteri untuk PRU akan datang. Sebenarnya, Perikatan Nasional menghadapi masalah dalaman yang akan menguji kelangsungan hubungan dua parti utama, iaitu PAS dan Bersatu, katanya kepada FMT. Hishamuddin mengulas amaran ahli parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim amat bahaya sekiranya pemimpin semasa PN mentadbir semula negara. Ia susulan tindakan PN yang menurut Hassan membunuh demokrasi ketika wabak COVID-19 menarik perhatian kepada tindakan menggantung parlimen. Satu lagi kelemahan PN, menurut Hishamuddin, kegagalan gabungan itu memanfaatkan sokongan yang diraih pada PRU 2022. Ketika itu, sebahagian besar undi orang Melayu beralih ke Perikatan Nasional, termasuk undi protes oleh penyokong UMNO yang hampa. Pemuda PN katanya kelihatan sibuk menyerang parti lawan, khususnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim, berbanding menawarkan cadangan dasar yang lebih tuntas dan lestari. Menurutnya, kelakuan itu berisiko kerana pengundi muda yang mencari penyelesaian dan bukannya retorik akan menjauhkan diri. Katanya, Perikatan Nasional PN menerima manfaat dari pengundi Melayu dan anak muda Melayu, tetapi tiada dasar yang konstruktif dan substantif yang diperjuangkan. Kelekaan dalam menguruskan undi yang diraih akan memberi kesan kepada PN yang kelihatan selesa dalam anggapan bahawa pengundi akan menterjemahkan perasaan tidak puas hati kepada pengundi kepada undi buat PN. Mereka terlalu selesa dengan kemenangan, katanya lagi. Sementara itu, Lau Ziwe daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia percaya pertukaran kepimpinan akan menjadi sia-sia kerana pilihan PN terhad, iaitu sama ada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin atau timbalannya Hamzah Zainuddin, atau Presiden PAS Haji Hadi Awang, atau naib beliau iaitu Ahmad Samsuri Mokhtar. Lau berkata, pemimpin-pemimpin itu tidak mampu perbaiki reputasi gabungan itu. Beliau mengambil gerakan sebagai contoh. Mengatakan parti itu tidak bangkit semula kerana pemimpin gerakan yang muda dan bersemangat
dianggap terlalu rapat dengan pemimpin-pemimpin tua dalam parti itu. Azmi Hasan daripada Akademi Nusantara berkata, Perikatan Nasional memikul beban pemimpinnya yang sekarang, malah dilihat tidak dapat mengurus negeri-negeri yang ditakbirnya dengan cukup baik. Ini bukan tentang usia parti, tetapi bagaimana mereka mengurus pengundi, katanya lagi. Sekian dulu, kita jumpa lagi, tinggalkan komen Anda.